Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kita masih lagi dalam kitab kita Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga dalam bab aqaidul iman, kepercayaan kita kepada hari akhirat. Kita percaya kepada hari akhirat, iaitu syurga. Tulis tepi kitab tajuk dia, tulis tajuk syurga tepi itu. Kalau cetakan lain-lain lagi, rasa boleh diperbaiki lagi lah. Kita letak tajuk, baru senang nak cari kan, syurga. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan syurga iaitu negeri yang kekal bagi orang yang beriman. Allah Ta'ala jadikan syurga itu negeri yang kekal bagi orang yang beriman. Masya Allah. Sekarang ni kita jangan duk fikir nak duduk dalam syurga Jannatul Firdaus ke, Jannatul Adnin ke, Jannatul Ma'wa. Yang kita kena fikir tahap yang pertama ini, bagaimana kita nak sampai ke syurga. Itu dulu. Dari sudut apa yang kita dapat, kita jangan duduk fikir Allah Ta'ala sedia dah dalam syurga itu segala nikmat-nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Kerja kita berusaha membuat persiapan yang sebaik-baiknya mengikut peraturan. Sekarang ni semua orang bercakap tentang SOP kan. Tak tutup muka boleh SOP, denda dah. Ada orang kata SOP Allah Ta'ala kita senang-senang je langgar, muka tutup, aurat tak tutup. Mana takut kita neraka dengan 1000, mana takut? Patutnya kita kena takut yang Allah Ta'ala itu lebih besar. Tapi sebab benda tak nampak, kita nampak yang dunia. Yang dunia ni kalau tak ada emas, tak ada topeng, 1000. Yang akhirat tak untuk aurat, neraka. Macam tak bersamaan neraka tu. Kenapa? Sebab signal cahaya keimanan malap, maka dia tak memberi kesan dalam jiwa kita. Allah. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dua-dua, syurga, neraka, halal, haram, nikmat, azab, supaya kita imbang. Aku tak nak syurga ke tak nak neraka. Kita sendiri yang buat pilihan. Tengok ni, Allah kata kekal. Kalau pergi sekejap, lepas tu mati pula, mana sabar, ini tak ada apa dah. Allahu Akbar. Sebaliknya, menjadikan neraka itu, na'uzubillah. Tuan-tuan dengar je, neraka itu na'uzubillah lalu. Kan disebut dalam hadis, apabila orang tu kata Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada neraka. 3 kali kita kata, neraka bagi tahu ke Allah, ya Rabbi, dia tak nak dengan saya, jauhkan dia. Subhanallah. Neraka tahu orang benci dengan dia. Kita ni kalau orang benci dengan kita, kita pun tak nak dengan dia. Betul tak? Saya tak suka dia tu, aku pun tak suka juga. Macam gitu. Selalu baca. Tapi kalau lepas solat, kita kena ambil riwayat yang ada 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Atau kalau kita saja kita Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kata sambil-sambil kita belajar ni, kita dah kata 3 kali. Neraka kata, ya Rabbi, dia tak nak dengan saya, jauhkan dia. Mudah-mudahan dia benci dengan kita, dia tak nak sentuh kita, insya-Allah. Neraka. Tapi bila sebut syurga, selalu Allahumma ja'alni min ahliha, ya Allah jadikan aku ahli syurga. Kena cepat-cepat doa selalu. Lepas-lepas doa pun kena kira lah nak pergi syurga tu macam mana. Jadi ahli, daftar ahli tidak boleh, tak boleh. Kita ni banyakkan pertubuhan
Oh, saya memang menyokong awak. Sokong, mau daftar dah ahli, tak lagi. Sokong apa? Saya nak pergi syurga, nak jadi ahli syurga. Kita daftar dah jadi ahli syurga. Daftar dah, tapi tak payah yuran. Jadi tadi. Maksudnya daftar dah, maknanya kita sudah beriman. Syarat nak pergi syurga ni orang beriman. Kan? Tapi yuran tak payah. Solat tak jaga, puasa tak jaga, apa ni, zakat, jaga apa ni, aurat tidak jaga, macam mana? Tak cukup syarat. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ali Imran, tanda surah Ali Imran, uiddat lil muttaqin. Allah, ayat 133, Allah Taala telah berfirman, uiddat lil muttaqin, aku sediakan surga itu bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Seorang sahabat, kalau tak silap saya lah, Ibnu Umar, ataupun tulis seorang sahabat, itu lebih senang. Sebut nama tak kena sah. Selepas daripada haji, orang semua bergembira. Ya Syekh, kita nak balik dah ni. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dia menangis. Orang kata, kenapa tuan Syekh menangis? Orang lain gembira, selesai dah urusan haji kita ni. Dia kata, bagaimana aku tak menangis? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala terima amal ibadat ini daripada orang yang bertakwa. Aku tidak tahu aku ni orang bertakwa atau tidak. Menangis dia, Masya Allah, tabarakallah. Kita lain macam dia. Lepas melontar yang terakhir di Mina, siapnya selfie lagi, uncang batu capok tengah jalan. Macam mana nak haji mabrur? Orang lain lalu pijak batu kita, ada yang terguling ke bawah, ada yang sakit kaki. Apa salah batu tu dicapok dalam tu sampah? Cara kita besarnya boleh selfie, nak hantar gambar di Facebook, selesai sudah haji kita. Orang-orang muttaqin menangis selepas ibadat. Orang kata, kenapa menangis? Dia kata, kaifala abki, bagaimana aku tak menangis? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala terima ibadat ini daripada orang yang bertakwa. Adakah aku ini telah melakukan ibadat dengan bertakwa ataupun tidak? Para jemaah sekalian, bila kita baca kisah-kisah orang yang soleh, ulama-ulama yang hebat, bukan nak melemahkan kita. Kalau kita aku tak takwa atau soal ibadat, ini orang panggil benci, marah nyamuk bakal kelambu. Kita berusaha lah jadi orang yang bertakwa, baru kita selamat, insya-Allah. Kan? Jangan kita kata kita seorang yang selamat, orang lain tidak. Tidak. Allahu Akbar. Iaitu surah Ali Imran 133. Allah kata apa? Uiddat lil muttaqin, syurga aku sedia untuk orang yang bertakwa. Iaitu syurga disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang takut kepadanya dan melakukan perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang. Ini syarat. Buat hak suruh, tinggal hak larang. Itu dia panggil kepala modal. Di bawah kategori suruhan ada satu lagi kumpulan, nama dia sunnah ataupun sunat. Tulis itu. Orang yang buat yang di Tuhan suruh, yang wajib, orang ni insya Allah syurga dia. Orang yang langgar, neraka. Tapi kita tahu syurga itu darajat, kan? Syurga itu berapa tingkatan ada. Yang membezakan di antara kita sama-sama kita, insya Allah ahli syurga, apa dia? Tanda pelajar-pelajar. Tulis kata-kata ini supaya menjadi motivasi dalam hidup kita. Yang membezakan di antara darajat ahli syurga, iaitulah amal-amal sunat yang dia buat. Amal sunat. Amal wajib tak ada beza, syurga neraka. Tak buat hal wajib neraka. Tapi yang membezakan kita sama-sama kita, yang kita namakan ahli syurga insya-Allah, iaitulah amalan sunat. Kita masuk dalam syurga esok, kenapa pak cik tu tinggi darjat? Kenapa hajah ni tinggi darjat? Aku sini.
Kita rewind balik atas dunia dulu, oh baru nampak orang ni mari masjid berwuduk di rumah. Tak? Dalam perjalanan ke masjid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ataupun buka Quran CD, buka ceramah Abu Anas contohnya dalam kereta. Tak. Oh ni masuk kereta dah lah tak ambil wuduk di rumah. Kena sebatang dengar lagu pula. Mari masjid orang azan tak masuk. Yang seorang tu masya-Allah mari awal duduk sah depan tahiyatul masjid, orang azan qabliyah. Sama tak sama? Tak sama. Ya. Maka ini darajatul jannah. Allah Ta'ala sediakan bagi hamba-hamba yang beriman, dan amal soleh itu iaitulah yang membezakan di antara darjat orang itu, yang sudah tentunya keikhlasan dari sudut niat. Kalau tak ikhlas tu awal-awal lagi gugur, iaitulah amalan sunat yang kita buat. Amalan sunat yang kita buat, kena buat banyak. Allahu Akbar. Ini bertepatan dengan peringatan tentang api neraka dalam surah Ali Imran ayat 131. Allah kata uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang kafir apa dia? Neraka. Dua tu ya kitanya, iaitu disediakan bagi kafir. Maka kita ni ada dua perkara pilihan. Dalam pagi-pagi Jumaat, imam kita selalu baca suratul Insan. Ingat, pagi Jumaat ni kita pergi solat Jumaat. Kenapa? Kenapa pergi solat Jumaat subuh di masjid? Kenapa? Sebab sujud sajadah. Ya. Ke sebab nak solat Jumaat, nak solat subuh. Ada setengah orang dia pergi kerana nak sujud. Sebab ada sujud sajadah pagi ni, kena pergi solat di masjid. Kalau imam tu tukar surah lain, mengamuk dia. Tak puas hati makcik mari hari ni. Subhanallah, tak puas hati makcik mari. Memang sunat di antara surah yang Nabi kita baca pada pagi Jumaat, surah apa? Al-Jumu'ah, surah Sajadah dengan hal ata alal insan. Itu tak apa. Cuma yang saya nak sebut di sini kepada para jemaah sekalian, iaitulah Allah Ta'ala sebut dalam suratul Insan, inna hadainahus sabil. Sambung, imma syakiran wa imma kafura. Allah kata aku sediakan jalan, aku tunjuk jalan kepada kamu. Imma syakiran, kamu syukur, mana taat. Wa imma kafura, mau pilih sendiri jalan. Ulama Ahlus Sunnah mengatakan manusia kita ni diberi pilihan oleh Allah Ta'ala, kita nak pergi ke mana. Allah beri pilih. Dalam hadis yang sahih Nabi kita SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umat aku masuk syurga. Kata alhamdulillah belaka. Nabi kita bagi jaminan. Tengah sahabat ada bergembira, Nabi bagi jaminan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umat aku masuk syurga. Tiba-tiba Nabi celah depan tu sikit, Nabi kata illa man aba, kecuali orang tak nak. Sahabat-sahabat terkejut tuan-tuan. Dia kata ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, ada ke orang tak nak ni? Pelik. Pelik ke tak pelik? Pelik ke tidak? Syurga yang begitu luas, syurga yang Masya Allah hebat, tiba-tiba Nabi kata illa man aba, kecuali orang tak nak. Sahabat tanya, waman ya'ba, siapa tak nak? Tanda tuan-tuan, senangnya dia punya sifir, dia punya skill dia mudah ya. Nabi kata man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa dia taat, ikut arahan aku, orang itu orang nak. Wa man asani, siapa dia pilih menderhaka, faqad aba, itulah orang tak nak. Sekarang ni kita para jemaah sekalian, kita sendiri memilih jalan mana yang kita nak. Nak syurga, ni lorong dia. Nak neraka, ni lorong dia. Kita semua ada lorong. Kan lorong kita nak balik rumah kita kau ni. Lorong nak pergi kedai kau ni. Allahu Akbar. Baik. Saya baca sikit dalam kitab kita ni, insya-Allah. Al-Jannah, syurga.
Kita beriman syurga adalah benar dan neraka juga benar. Dua-dua ada. Sudah ada dah pun sekarang. Nabi pernah pergi ziarah. Nabi pernah pergi tengok syurga. Dia juga pergi tengok neraka, wal'iyazbillah. Kedua-duanya telah wujud. Tidak akan rosak binasa selama-lamanya. Nikmat syurga untuk ahli syurga tidak akan musnah dan hilang. Demikian juga azab neraka kepada orang yang telah dihukum kekal dalamnya tidak akan musnah dan berakhir. Na'udzubillah. Ini pegangan majoriti ahli sunnah, neraka ni kekal. Ada sebahagian kecil yang mengatakan neraka itu akan hilang juga. Lepas habis semua pengazab, Allah Ta'ala akan hilang. Tapi majoriti ulama, yang kita pegangnya, neraka dengan syurga ni kekal, dua-dua. Demikian juga nikmat syurga untuk ahli syurga tidak akan musnah dan hilang. Demikian juga nikmat azab neraka kepada orang yang telah dihukum kekal dalamnya juga tidak akan musnah dan berakhir. Adapun orang-orang yang mempunyai iman dalam dirinya akan keluar daripada neraka dengan syafaat daripada pemberi syafaat. Siapa dia yang utama sekali beri syafaat? Siapa? Nabi SAW. Kan kita dah belajar dalam bab syafaat dulu. Ingat kan dalam CD yang lepas ada berapa 8 peringkat syafaat. Kita lupa dah. Jangan lupa. Kemudian dan dengan rahmat daripada Allah yang Maha Mengasihani. Ada kalanya tak ada syafaat, Tuhan nak suruh keluar. Syurga, tengok definisi ataupun sifat syurga. Syurga ialah suatu tempat yang sangat mulia yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, bilik-bilik yang indah, dan isteri-isteri yang cantik jelita. Terdapat di dalamnya semua yang diingini oleh nafsu. Nak apa? Boleh. Bila saya cerita cerita supaya ahli syurga, ada makcik tanya, yang orang Kelantan ni, dia kata, Ustaz, budu ada ke dalam syurga? Kata tinggi darjat. Dia tanya budu. Kata ada, kalau makcik nak ke cak gapo, tanya dia. Kan budu kan banyak cak juga, cak keterih lah cak. Kata makcik nak cak gapo. Tapi budu lah syurga tu nama je lah, bukannya busuk macam kita ni. Ikan yang diperak tu tak ada lah. Mata syahil anfus, mu nak apa semua boleh. Siapa peringkat orang tak pernah beranak dalam dunia dulu masuk syurga, dia tak tahulah ada beranak je. Dia minta Allah nak beranak. Ada riwayat kata Tuhan beri dia ngandung selalu ketika tu. Lepas tu dia boleh anak tak sakit-sakit, pakai begitu. Boleh anak. Nak kata apa? Allahu Akbar. Waktu itulah saya kata tak seduk mikir nak gapo dalam syurga. Kita mikir macam mana nak masuk syurga. Itu yang utama. Indah mata memandang pada perkara-perkara yang tidak pernah dipandang oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, juga tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Nikmatnya tidak akan musnah dan berakhir, bahkan tetap berterusan tidak terputus selama-lamanya. Tempat letak tongkat, bukan tongkat kerana sakit lutut, tongkat style. Ada setengah orang bawa tongkat jalan-jalan. Tempat letak tongkat dalamnya lebih baik daripada dunia dan isi kandungan. Masya Allah, tabarakallah. Adalah hadis kata mendil kain sapu tangan syurga, bukan lemak jatuh dalam dunia ni, tak laku harga dunia ni. Masya Allah. Keharuman yang dapat dicium dari jarak perjalanan 40 tahun bangun syurga tu. Ada ke tak ada orang atas dunia ni bangun syurga? Ada? Ada ke tak ada? Ada. Para jemaah, saya rasa saya dah letak dah link kuliah kita Rihlah ke Alam Akhirat. Saya dah cerita panjang beberapa orang sahabat masa perang Uhud, dia kata, inni la ajidu rihal jannata min duni Uhud. Aku sekarang telah mencium bau syurga di tepi bukit Uhud. Anas bin Nadar, seorang lagi sahabat yang sedang makan tamar, dia kata aku bangun syurga. Dia campak tamar dia masuk berperang. Lepas peperangan orang cari mayat Anas bin Nadar tak nampak.
hancur, lebih daripada 80 liang luka di tubuh dia. Sebab orang bangun syurga ni nak hidup lagi tak? Tak nak dah, nak pergi syurga. Itu zaman dulu. Zaman kita hari ni, Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan Palestin perang, anak tanya dia, kata mu cerita aku lillahi ta'ala, jangan kelentung. Dia kata wallahi ya akhi, banyak orang-orang yang dibunuh oleh Yahudi, mayat dia tak lembek, tidak keras kayak mayat kita ni keras. Mayat dia lembek macam orang tidur, raihah, bau wangi. Pasal tu dia orang tak takut. Kita sini takut hangit, bunyi Yahudi nak mari tu takut dah. Orang sana lontangnya batu je main Yahudi ni. Apa yang takut? Sebab ni, subhanallah, panjang cerita ni. Itu dia panggil bau syurga, boleh cium daripada 40 tahun perjalanan. Dan nikmat yang paling besar ialah apabila orang mukmin dapat memandang Allah dengan pandangan mereka, mata mereka sendiri. Ya insya-Allah, tabarakallah. Pandangan mata kita boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam kitab kita, muka surat 53. Itu dia panggil orang yang beriman. Mereka yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga dengan penglihatan mata yang tiada penghalang dan tidak ada cara yang diketahui. Macam mana cara? Jangan tanya, itu Allah Taala yang bertahu. Kita hidup sibuk, hidup cari buat apa, kan? Itu dia panggil orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia boleh tengok. Tuhan kata apa? Wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Pada hari akhirat, maka orang-orang yang beriman wajahnya berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, mereka memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Suratul Qiyamah ayat 22 hingga 23. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu. Tengok nota di belakang, saya tambah hadis yang panjang. Kita kata an Jarir bin Abdullah qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari lailatan yani lailatal badri faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Allahu akbar. Tengok terjemahan. Ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jarir, baginda melihat ke arah bulan malam penuh purnama. Malam purnama, tak ada awan, tak, langit cerah, comel tak comel nampak? Putih, cerah bulan. Kan? Maka baginda berkata, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan penuh purnama ini yang tidak ada awan yang menghalang penglihatannya. Masya Allah, tabarakallah. Kata di para ulama, lihatnya melihat, tapi yang dilihatnya bukan bulan tu, Allah Azza wa Jalla. Cuma Nabi buat bandingan simple. Mana kalau kita boleh tengok tu, kita boleh tengok Allah di akhirat esok. Bagaimana? Tunggu, jangan tanya. Kalau kita boleh sifat, itu bukan Tuhan. Kita dah belajar dalam akidah kita Ahlussunnah. Dah, Allah Taala laisa kamitslihi syai', mukhalafatuhu lil hawadis, tak sama Tuhan. Pasal itulah bila kita dengar hadis-hadis tentang sifat Allah Taala, jangan mudah duduk pelik. Kita kata ini untuk Allah, bukan untuk kita. Bagaimana yang layak dengan Allah SWT, jangan cuba kita nak tafsir-tafsir sendiri. Tidak boleh, kan? Maknanya yang penting bagi kita para jemaah sekalian, apabila masuk syurganya ahli syurga masuk syurga belaka, Allahu Akbar. Kemudian Allah SWT bertanya, hal raditum, hamba aku, mu redha adakah dengan pemberian aku ini? La ilaha illallah. Tuhan tanya kita, hal raditum, mu redha dah? Jawab ahli syurga, kala narada ya Rabbi, macam mana kami tak redha? Beri kepada kami ni, yalah, kita boleh rumah atas dunia ni seronok, kan? Ini rumah dalam syurga yang tak pernah dipikir oleh mata,
tak Allah tengok oleh mata, tak pernah dengar telinga, tak pernah khayal oleh hati. Itu nikmat syurga nama dia. Kaifa la narda ya Rabb, bagaimana kita tak reda? Nabi kata, Allah SWT berfirman, aku ada lagi tambahan. Allah kata apa? Setelah hari kita boleh tengok Allah, pada saat itu nikmat syurga ni terlupa dah kita, tak ingat dah nikmatnya, makanannya, bidadarinya, bidadaranya. Allah boleh tengok Allah. Allah kata apa? Uhilla alaikum ridwani la askhatu ba'dahu abada. Tuhan kata pada hari ini aku curahkan keredaan aku pada kamu, aku tidak akan murka lagi pada kamu. Subhanallah. Itulah nikmat yang paling tinggi apabila kita telah mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini adapun orang kafir pada hari kiamat, mereka tidak akan dapat memandang Allah Ta'ala kerana pandangan mereka telah disekat, dihijab. Atas dunia ni mata dia tak percaya dengan Tuhan, akhirat pun tak boleh tengok Allah. Ada sekumpulan ajaran sesat, nama dia kumpulan Mu'tazilah. Tulis nama kumpulan ajaran sesat Mu'tazilah. Mereka ini mengingkari kita boleh tengok Allah di akhirat. Nah, Mu'tazilah dia mengaku dia masuk Islam, dia dalam Islam, tapi akidah dia salah. Dia kata kita tak boleh tengok Tuhan berdasarkan pada Tuhan kata kepada Nabi, wa annaka lan tarani, mu tak akan tengok aku, jadi tak boleh tengok. Kita kata ambil kamu lah Mu'tazilah, kami ahli sunnah memang bersedia dengan amalan-amalan kita untuk tengok Allah Azza wa Jalla di akhirat, insya-Allah. Sesiapa yang menafikan orang mukmin dapat memandang Allah, maka mereka telah menyamakan orang mukmin dengan orang kafir yang telah disekat, dihijab daripada memandang Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kata tak boleh tengok Tuhan ni siapa? Dalam kumpulan orang Islam ni, nama dia Mu'tazilah. Mu'tazilah. Di dalam syurga itu terdapat 100 tingkat darjat. Jarak di antara setiap tingkat darjat adalah di antara langit dan bumi, dan yang tertingginya ialah syurga Al-Firdaus. Karena itu Nabi kata kalau kita nak minta syurga, minta Al-Firdaus, sebab syurga Firdaus ni duduk di wasatul jannah, duduk tengah syurga. Macam kita kan, kita pergi di bandar besar, duduk tengah-tengah tu, mana center dia, nampak pelakon lain. Tapi iyalah, kalau kita nak minta lah yang tinggi. Tapi bagi tarah kita ni, kalau boleh masuk syurga, itu yang terbaik dah. Manakala atapnya, atap syurga Firdaus itu Arsyur Rahman, arash. Terdapat padanya 8 pintu. Ingat, pintu langit ada berapa? 7. Pintu syurga 8. Macam mana kita nak buka pintu syurga? Macam nak buka pintu syurga? Payah ke mudah? Siapa boleh jawab? Nak bagi hadiahnya? Boleh buku zikir free hari ni. Macam mana nak buka pintu syurga? Seorang yang jawab. Ingat ada hadis ambil wudu. Siapa dia ambil wudu, kemudian dibacanya doa lepas wudu kan. Nabi kata apa? Dibukanya 8 pintu syurga, mu nak masuk mana? Subhanallah. Sebab itulah syurga itu bukan payah nak masuk, tapi tidaklah mudah juga. Kena ikut SOP yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa langgar PKP ni, neraka lah jawab dia. Bukan langgar PKP 1000, neraka. Masya Allah. Setiap pintu lebar, tanda lebar setiap pintu syurga seluas jarak di antara Makkah dan Hajar. Mana? Hajar sekarang dikenal dengan nama Al-Ahsa di Arab Saudi. Jarak di antaranya lebih kurang 1500 km. Pintu syurga luas dia banyak mana? 1500 km. Maknanya luaslah pintu tu kan. Tapi para ulama kata pintu syurganya luas, yang kita bimbang, yang kita risau, yang kita takut, kita tak jumpa jalan nak pergi ke pintu syurga. Itu yang kita takut. Pintu buka, kita pula tak sampai nak pergi, na'udzubillah. Sebab apa-apa penghalang, semuanya kita dah bincang sebahagiannya.
Ingat waktu saya cerita tentang hadis Nabi SAW duduk dengan para sahabat di tepi kubur Baqi'. Nabi kata, Allah, Allah ikhwani, Allah lah yang menjaga saudara-saudara aku. Para sahabat bertanya, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara kamu? Nabi kata, saudaraku orang-orang yang datang selepas daripada aku tidak ada, mereka beriman dengan aku. Kita ini termasuk saudara, masuk tak? Masuk. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa ta'rifuhum, bagaimana Tuhan boleh kenal, kita tak pernah jumpa? Nabi SAW bagi tahu, orang yang beriman di akhirat esok ada tanda dia, cerah, putih di dahi dia, putih di muka dia, kaki tangan dia, kesan daripada wuduk, kesan daripada sujud, bercahaya. Wa ana faratukum, Nabi kata, aku tunggu kamu di tepi kolam. Kolam dia, haud, kita dah bincang dulu dalam siri yang lepas. Haud, kolam Nabi SAW. Bila kita nak pergi kolam Nabi, orang yang muka bercahaya yang boleh pergi, yang muka gelak-gelak kelabu habis dah, telah dihalau. Ni lorong lain dah, na'udzubillah. Yang kita takutnya bila sampai dekat dengan kolam, tiba-tiba malaikat stop, malaikat berhenti, mereka kata, lah, tak boleh pergi kamu. Nabi tengok, ya malaikat ummati, Nabi kata, umat aku tu ada wuduk di muka dia, cahaya wuduk. Malaikat kata apa? Ya Rasulullah, annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan tak tahu mereka telah mengubah perjalanan agama selepas Nabi kita wafat. Ini kita bimbang. Maknanya orang ni orang solat, orang ni orang ada wudu, tapi amalan kita tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan terhalang kita daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, maka kita kena murajaah. Zikir kita, bacaan kita, pegangan kita kena pergi balik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selamat di akhirat nanti, insya-Allah. Baik. Dan sesungguhnya akan tiba suatu hari pintu tersebut akan penuh sesak, walaupun panjang 1500 km akan sesak. Serendah-rendah kedudukan penghuni syurga, dianugerahkan kepadanya nikmat seumpama dunia dan 10 kali ganda lagi. Orang paling kaya dari dunia yang paling hebat, 10 kali ganda lagi tu, itu nikmat ahli syurga yang paling rendah sekali. Masya Allah. Allah Ta'ala sebut tentang syurga, u'iddat lil muttaqin, aku sediakan syurga itu bagi orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Syurga yang bidangnya seluas langit dengan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Firman Allah Ta'ala tentang orang mukmin akan kekal dalam syurga, tidak akan fana selama-lamanya. Surah Al-Bayyinah, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, radiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah, balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga adin, tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekalah mereka dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Banyaklah kita berdoa, kata di para dalam hadis, umur tanda, umur ahli syurga sebaya 33 tahun. Comel ke kita, waktu kita umur 33 dulu, comel? Coba balik tengok album, Allah lawa 33. Lo ni baru 33 kali 2 berapa? 66. Berasa comel lagi? Tak. Sebaya ya ahli syurga 33 tahun. Dia tak akan tua dah. Tanda itu. Kenapa ahli syurga tak tua? Sebab apa? Sebab tidak ada matahari, tidak ada bulan, tak ada pertukaran. Oh, setahun dah ahli syurga ni, tak ada tarikh. Duduk. Jadi dia tak ada tukar umur. Sebab tak tukar umur, sebab tak ada hari. Kita ni sebab umur naik ni sebab hari. Tahun depan blokit pula. Nah, tahun depan blokit pula. Sepi boleh blokit. Patut masa hari blokit, hari jadi tu lagi kita menangis. Umur aku sudah meningkat.
tak insaf ke diri juga kita. Galak orang Kelantan kata galak. Boleh belah kek tegak suami suak ke bini, bini suak ke suami. Letak dalam Facebook, tak kena dengan kita. Apa haji dengan mak haji ada main suak dalam grup ni. Biarlah cerita lain tu. Kita yang terakhir, neraka ialah satu tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan maksiat. Di dalamnya terdapat azab siksaan yang amat dahsyat dan pelbagai jenis siksaan. Penjaganya ialah malaikat yang sangat keras, sifatnya yang bengis. Orang kafir akan kekal dalamnya. Makanan mereka pula ialah zakum, suatu pokok yang tumbuh dalam neraka. Buahnya sangat pahit lagi busuk baunya, dan minuman mereka air yang sangat panas. Allah Ta'ala berfirman, uiddatil kafirin, api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Dan Allah Ta'ala juga telah firman tentang ahli neraka akan kekal dalamnya selama-lamanya, seperti dalam suratul Ahzab ayat 64-65. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api neraka yang marak menjulang, kekalah mereka dalamnya selama-lamanya. Suratul Ahzab ayat 64-65. Kesimpulan daripada apa yang kita belajar tentang natijah, kesan beriman pada hari akhirat ni, ada beberapa kesan, tanda. Ini penting, tulis di kitab kita tu. Kesan beriman pada hari akhirat. Kita tak, bukan seronoknya setengah orang ni, bila sebut ceramah bab surga neraka ni suka dengar. Bukan sekadar suka, apa kesan dia? Tanda beriman dengan hari akhirat mengandungi natijah yang amat yang sangat besar. Antaranya yang pertama, memberi galakan dan dorongan kepada seseorang hamba untuk melakukan ketaatan dan amalan yang baik serta melaksanakannya kerana mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Tadi kita kira kan, Aisyah kata timbangan di akhirat bukan kati, bukan kilo, dia timbang dengan apa? Dengan misqala zarratin. Jadi kalau kita tahu walaupun kecil, lalu dia tabung derma mana-mana, masuklah walaupun sikit. Dan tengok risalah ustaz ni sedap juga baca. Baca pun siapa ke belakang lah, jangan siapa depan saja. Dah setengah orang ni baca depan, belakang tak sampai. Siapa sini dah. Tengok nombor-nombor akaun tu, bismillah. Sini singgit dah. Alhamdulillah. Bulan Ramadan baru ni orang nak pergi masjid tak boleh. Dia jumpa rumah akaun, dia masuk belakang nombor, tapi RM1 satu hari. Saya tengok ada seorang nama tu 30 hari RM30 dia masuk. Statement bank sampai dekat dengan setengah 2 inci tebal. Ingat ke boleh juta. Rupanya RM1 seorang. Kita kata jazakumullahu khairan. Jangan panggil reket, sebab biasa dia kata kita pergi masjid RM1 kan. Tiap malam. Jadi dia tak boleh pergi, dia masuk akaun. Banyak lorong-lorong kebajikan yang kita boleh buat. Jangan pandang remeh, jangan pandang remeh. Setiap hari kita derma, kita infak fisabilillah, kita kata alhamdulillah. Yang kedua, takut dan gerun untuk melakukan maksiat atau meredai perbuatan maksiat kerana takut siksaan pada hari yang tersebut. Bila kita ingat neraka, orang ajak mengumpat. Masalah dia tak ajak mengumpat, dia ajak membawang. Mari kita membawang, bincang-bincang isu semasa, pada hari nak mengumpat. Kita nak pergi majlis mengumpat ni, kita ingat akhirat esok lepas ke tak lepas aku nak jawab depan Tuhan. Banyak poster yang saya post, kata-kata ulama-ulama salafus salih. Orang yang cerdik itu orang yang pegang pen 10 kali dia fikir nak tulis ke tak tulis. Kata-kata ni takut menggurih perasaan orang. Yang kita ni tulis dulu, lepas kena komen 10 orang baru kita minta maaf ataupun padam. Allahul musta'an. Tak takutnya kita kepada azab. Yang ketiga, menjadikan orang-orang mukmin sabar dan redha walaupun terlepas banyak nikmat dunia kerana mengharapkan nikmat dan balasan akhirat. Kita ni banyak peluang-peluang yang kita lepas, banyak tak? Baru ni kawan saya mari, dia dapat lesen, dapat peluang kontraktor buat satu benda, tapi masalahnya 10%
15%, 20% ni sumbangan. Saya kata itu bukan sumbangan, itu rasuah nama dia. Dia kata tak ada rasuah. Rasuah SPRM lagi. Kita kata kita jangan duk kira hak dunia, kita kira mizanul akhirah. Setiap yang kita beri tu sama ada sedekah atau rasuah. Kalau rasuah jangan ambil. Dia sanggup tinggal, biarlah Ustaz, saya tak jadi jutawan, kontraktor besar atas dunia ni, saya tak mau berdepan dengan akhirat ni. Natijah beriman pada akhirat, kita akan tinggalkan benda-benda yang haram. Yang keempat, yang ketiga, kita sabarlah. Sabar buat ibadat, sabar tinggal maksiat. Yang keempat, beriman dengan kebangkitan semula merupakan asas kebahagiaan individu dan masyarakat. Kita tahu kita akan bangkit semula. Orang kena kita atas dunia, kita sabar. Tak apa. Membuatlah apa yang kamu suka, kita jumpa di akhirat. Paling tidak jumpa di kantorah. Jumpa. Tak payah cari atas dunia ni. Serta membawa kelebihan, kebaikan dan kedamaian kepada masyarakat, kerana ia dapat menyekat manusia daripada melakukan perbuatan jahat. Kalau orang beriman betul-betul, dia tak akan mampu buat. Dia tak akan berani buat. Sebab apa tak berani? Kenapa tak berani? Sebab apa? Sebab kita yakin. Yang kita berani langgar PKP akhirat ni sebab apa? Sebab yakin tak yakin. Yakin kita orang beriman ni mesti ada yakin. Tapi keyakinan, darjat keyakinan itu tak apa tinggi. Kadang-kadang, alah Ustaz, buatlah dulu, nanti dapat kita tobat-tobat. Kalau hari kita tak apa haram, tak apa halal pun kita pergi Mekah, kita cuci-cuci. Mana ada, bukan cuci mata, cuci masjid, cuci dosa ni bukan senang kan. Tamatlah kita insya-Allah. Para jemaah sekalian, saya syorkan supaya kita tengok tajuk dia Rihlah ke Alam Akhirat. Ada beberapa siri kuliah yang saya baca sepanjang PKP ini, di bawah syarah kepada kita Al-Alamul Akhir. Menarik tuan-tuan, untuk motivasi. Kalau boleh tajuk-tajuk ni kita dengar waktu malam-malam, banyak sekali yang menyentuh perasaan kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua ni ahli syurga, sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di dunia ini dengan kasih sayang, cinta kepada ilmu, cinta kepada akhirat. Allah kumpul balik kita di akhirat nanti, dalam syurga nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.